Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pagi ni hari Rabu 11 hari bulan 11 tahun 2020. Okey. Right. Ini 11 bulan 11 banyak sangat sale lagi online tak apalah, kita belilah apa yang mampu online kan. Right. Biasa perkenalkan diri saya Abdul Aziz Abdullah daripada syarikat Edu Intellect. Kami menawarkan training dan coaching dalam bidang personal development dan juga keusahawanan. Okey, jadi topik kita hari ini macam saya sebut tadi, tahap kesedaran pelanggan. Okey, macam biasalah, before saya start saya punya presentation pagi ni, saya nak bagi disclaimer sikit lah. Okey, apa yang saya bagi hari ini adalah pendapat saya berdasarkan kepada ilmu yang saya ada dan juga berdasarkan kepada pengalaman saya sebagai orang berniaga lah selama ni. Right. Okey, apa maksud tahap kesedaran pelanggan? Okey, ataupun dalam bahasa orang putih dia client awareness. Okey. Jadi ini sekut paut dengan kalau kita nak jual sesuatu produk atau services lah. Contohnya sekarang ni macam kita nak jual satu obat lah. Obat untuk contohnya ialah orang yang paling favourite sekarang ni ubat nak turunkan berat badan lah. Macam tu. Nak turunkan berat badan lah kan. Ubat kurus lah contohnya kan. Okey. Kadang-kadang kita bila kita approach orang untuk jual ubat ni, kita approach salah tau. Okey. Kita approach salah tau. Jadi itu sebab kata saya hari ni saya nak bincangkan tahap-tahap kesedaran orang terhadap sesuatu produk. Okey. First kali yang saya nak beritahu, ada 5 tahap kesedaran kepada sesuatu benda kan, sebelum seseorang tu akan buat keputusan untuk beli dengan kita. Okey. Ada 5 tahap. Okey. Tahap yang pertama sekali ialah tahap dia tak sedar. Okey, dia tak aware langsung yang dia tu ada masalah. Okey, before that setiap satu produk yang kita jual ataupun perkhidmatan yang dia jual kena selesaikan masalah seseorang. Kalau produk atau perkhidmatan kita tu tak selesaikan masalah seseorang, orang takkan beli produk kita dan orang takkan beli perkhidmatan kita. Hatta kalau kita nak jual nasi sekalipun, kalau nasi kita tu tak selesaikan masalah seseorang yang tengah lapar, nasi kita tak boleh jual. Sebab tu orang mula nasi, dia boleh jual nasi dalam tengah hari, masa orang tengah lapar. Kalau dah lebih pukul 3, pukul 4 orang dah makan tengah hari, susah sikit nak jual lah kan, sebab orang dah makan. Okey, sekarang berbalik pada cerita tahap pertama kita tadi. Tahap pertama tadi ialah tahap orang tu tak sedar. Okay, kita balik contoh orang yang dia nak jual obat, produk untuk kuruskan badan. Contoh ubat untuk kuruskan badan. Bila dia tak sedar, bila seorang tu tak sedar, dia takkan nak beli obat kuruskan badan. Dia tak sedar yang dia ada masalah berat badan. Jadi peringkat pertama yang seseorang yang menjual obat kurus badan ni ialah dia kena bagi orang tu sedar dulu yang dia ada masalah overweight. Dia ada masalah weight. Kena bagi dia sedar dululah. Kenalah dengan cara kita educate dia, dengan makluman dia macam mana rupa situasi orang yang overweight dan sebagainya kan. Berat badan dia, tak boleh, susah nak bergerak dan sebagainya. Kita kena ceritalah kat dia tentang situasi orang yang overweight. First kali dia kena sedar yang dia overweight. Okey? That's tahap pertama kesedaran tu. Saya kata tahap kesedaran pelanggan yang pertama ialah dia kena sedar yang dia overweight. Okey, yang pertama. Yang kedua, bila dia dah sedar yang dia overweight, dia dah masuk tahap kedua lah. Maknanya dia dah sedar. Okey, tadi tahap dia tak sedar. Okey, bila dia tak sedar, kita kena educate dia supaya dia sedar. Itu tahap pertama. Sekarang tahap kedua. Dia dah sedar yang dia tu overweight. Dia ada masalah. Dia ada masalah overweight. Okey. Dia dah sedar dia ada masalah yang dia tu overweight. Ini tahap kedua. Jadi kalau dia tak sampai sedar yang dia ada masalah, sesuatu masalah tu, dia tak akan pergi tahap yang ketiga. Okey. Okey. Tahap pertama tadi dia tak sedar langsung. Okey, sekarang bila oleh kerana dia dah dibagi maklumat dan sebagainya, dia dah sedar yang dia tu ada masalah overweight. So, yang kedua tahap dia dah sedar. Okey. Bila dia dah sedar, dia akan cari
macam mana nak selesaikan masalah overweight dia. Kaedah-kaedah, solution tau. Dia tak akan cari produk dulu, dia akan cari solution dulu. Okay, saya beri contoh tadi. Orang yang overweight, dia akan cari solution. Okay, mungkin dia Google, dia tanyakan kawan dia dan sebagainya. Macam mana kita nak turunkan berat badan. Nah, contoh dia Google. Dia kata nak turunkan berat badan ni, dia kena kurangkan makan karbohidrat, kurangkan makan lemak. Contoh. Dia satu kaedah untuk turunkan berat badan. Mungkin dia kena pergi gym, dia kena, kalau mungkin tak boleh pergi gym, dia kena berjalan keliling rumah. Ni kaedah untuk selesaikan masalah dia berat badan. Solution tu, kaedah dia. Okey. Tahap yang ketiga, dia akan cari kaedah untuk dia turunkan berat badan. Itu tahap yang kedua. Tahap yang ketiga. Right. Dia tak cari produk lagi. Dia cari kaedah. Kata tadi kaedah tu mungkin dia kena kurangkan makan, mungkin beli suplemen dan sebagainya. Tu kaedah-kaedah dia. Okey? Right. Selepas dia cari kaedah, baru dia sampai tahap keempat, yang mana dia akan cari macam mana nak dapat capai kaedah-kaedah tu. Maknanya dia akan cari produk tertentu ataupun perkhidmatan yang tertentu untuk dia sampai dia selesaikan masalah tu tadi. Tadi dia dah cari kaedah, solution dia. Sekarang dia akan cari macam mana dia nak capai solution itu. Okay, contoh sekarang ni, mungkin dia kata dia nak lagi cepat daripada dia akan kurang makan fat atau karbohidrat, tapi dia nak lagi cepat. Masa tu dia akan cari apakah produk yang boleh dia mempercepatkan turun berat badan. Masa tu dia akan cari dah produk apa. Tapi dia belum jumpa kita lagi. Sebab produk kita ni salah satu dari produk yang boleh digunakan. Contohnya, saya beri contoh, kalau kita jual produk kesihatan kan, dia akan cari produk apa. Produk A, produk B, produk C. Okay, satu. Kedua, contoh bersenam. Dia kata bersenam ni adalah satu kaedah untuk turunkan berat badan dia. So dia akan cari macam mana dia nak bersenam. Adakah dia perlu beli alat bersenam? Macam basikal ke treadmill ke, nak beli ke apa ke. Lepas tu, ataupun mungkin dia kena pergi gym ke, kan? Ataupun mungkin dia kena cari trainer ke, personal trainer ke, kan? So dia akan list down kan apakah kaedah dan juga macam mana dia nak selesaikan kaedah tu. Macam mana dia nak selesaikan kaedah tu, dia akan cari. Okey. Jadi yang kelima, barulah dia akan cari spesifik produk. Kat sinilah masa kita datang. Katakanlah kita jual produk kesihatan, satu brand A contoh for example. Jadi kat sinilah baru dia akan cari kita dan akan beli produk kita. Ataupun katakanlah kita jual satu alat bersenam, kan? Masa itulah dia akan cari kita untuk dia beli alat bersenam tu dengan kita. Ataupun katakanlah kita ni seorang personal trainer yang buat servis personal training dalam gym. Masa pada ketika itulah dia akan cari kita untuk jadikan personal trainer dia. Dan kalau kita ada gym, mungkin pada ketika itulah dia akan masuk gym kita. Okey? Jadi, tu saya kata tadi, awal-awal tadi, kalau misalnya kita nak jual sesuatu produk kepada seseorang, produk kesihatan tadi kan, kalau kita punya approach bukan daripada tahap pertama, kedua, ketiga, keempat, kita terus cerita yang produk kesihatan dia tak akan beli produk kita. Jadi kita kena tengok kat tahap mana yang dia ni ada pada ketika kita approach dia, kita jumpa dia first time tu, kat mana, tahap mana. Jadi kaedah ni sebenarnya digunakan pakaikan oleh, saya rasa kalau sesiapa yang, kalau kita perasan lah kat iklan-iklan yang sama ada di social media, di TV, di billboard dan sebagainya. Jadi kalau kita perhatikan, iklan tu dia akan target orang tertentu pada tahap tertentu sahaja. Okey? Dia takkan, kalau contohnya, kalau kita tengok iklan, saya beri contoh tadi lah, iklan ubat kesihatan untuk kuruskan badan. Kalau orang tu tak ada kesedaran yang dia tu memang berat badan, kalau dia tengok billboard besar banyak macam mana pun sepanjang highway, dia tengok produk ni kuruskan, produk ni kuruskan, dia takkan kisah. Dia takkan kisah sebab dia adalah situasi yang dia tak sedar yang itu overweight. Padahal dia memang overweight, tapi dia tak sedar yang itu overweight. Jadi orang macam tu, kalau kita nak juga jual produk
kesihatan untuk orang kata selesaikan masalah overweight dia, kita kena educate dia sampai dia sedar yang dia tu memang ada masalah overweight. Lepas tu kalau kita kalau kita seseorang yang memang dari mula kita educate dia, kan, kita educate dia macam mana dia nak selesaikan masalah overweight, tu kita supaya dia sedar. Daripada dia tak sedar, jadi dia sedar. Akhirnya bila dia sedar, kita bagi pula ada solution yang ada. Kita tak cerita lagi produk kita, kita bagi solution yang ada, kan. Apa yang dia perlu buat, contoh-contohnya kurangkan makan dan sebagainya, bersenam dan sebagainya, kan. Jadi apa yang kita buat ialah kita menunjukkan kita punya empathy tu, kita punya kesedaran ataupun kita punya concern kepada dia. Akhirnya bila kita perkenalkan produk kita pada dia, produk kesihatan kita pada dia, dia akan beli pada kita. InsyaAllah dia akan beli pada kita. Sebab kita dah mainkan peranan daripada mula, daripada dia tak sedar sampailah dia sedar. Lepas tu kita cerita pula kat dia tentang solution yang ada untuk dia selesaikan masalah dia, dan produk-produk apa yang ada dia boleh beli. Akhirnya bila kita perkenalkan produk kita, besar kemungkinan dia akan beli produk kita sebab kita dah mainkan peranan daripada mula. Dia tak sedar sampailah dia sedar produk apa yang nak dia beli, kita yang mainkan peranan tu. Jadi ini salah satu orang kata taktik kalau kita nak gunakan supaya kita nak mudah jual produk kita dengan orang. Benda ni kita boleh pakai untuk apa jenis produk dan apa jenis perkhidmatan. Tak kisahlah you nak jual produk kesihatan ke, macam saya bagi contoh pasal berat badan kan. Berat badan ni melibatkan produk kesihatan, melibatkan mesin kesihatan, melibatkan gym, melibatkan personal trainer, kan. Kalau kita nak jual benda lain pun sama juga. Kalau kita nak jual insurans pun sama juga. Kita kena bagi dia sedar dulu yang dia perlu ada insurans. Kalau kita tak bagi dia sedar yang dia perlu ada insurans, dia takkan beli insurans, kan. Begitu juga kalau kita nak jual produk investment contoh, kan, dia kena sedar yang dia perlu ada investment. Dan apa jenis produk pun kita nak jual dalam dunia ni lah, kan. Nak jual kapal terbang sekalipun lah, kalau kita nak jual kapal terbang, kalau dia tak sedar yang dia perlu kapal terbang, memang dia takkan beli kapal terbang. Itu ekstrim punya contoh lah, jual kapal terbang, kan, which tak semua orang akan beli kapal terbang, kan. Jadi itu maksud saya sekarang ni. Jadi kita, bila kita nak jual produk kita atau perkhidmatan kita, kita kena tengok kita punya audience tu kat mana tahap mereka. Okay. Dan kalau kita nak buat iklan, ini kalau kita nak jumpa seseorang lah, kalau kita nak buat iklan, kita kena cater iklan kita tu untuk setiap tahap yang saya kata tadi. Tahap education, tahap yang dia dah lepas sedar, tahap solution yang dia ada, dan produk-produk yang dia ada pilihan. Akhir sekali kita masukkan produk kita supaya dia boleh buat keputusan untuk beli produk kita. Okay. Itu sajalah saya punya video hari ini. Kalau tuan-tuan rasa bermanfaat, boleh share dengan kawan-kawan supaya kita dapat manfaat. Okay? Dan boleh like video ni, boleh share dengan kawan. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye-bye.